Kamu kerja apa sekarang? Dia pun jawab, kerja RTM. RTM? Ya. Kerja RTM ke? Tak. Kerja rehat tunggu mati. Kena rapat dengan warasatul anbiya. Kena rapat dengan pewaris-pewaris Nabi. Rasulullah nak bagi tahu dah. Aku tak tinggalkan harta benda pada diri kamu. Aku tak tinggalkan yang disebut dengan dinaran wala dirhaman. Duit, ringgit, cash. Rasulullah kata aku tak tinggal, tapi aku tinggal pada kamu yang disebut dengan Rasul, yang ditinggalkan pada kamu biwarasatil anbiya, pewaris-pewaris aku. Rasulullah sebut, siapa yang jumpa dengan pewaris aku, tolonglah bersama dengan dia. Siapa pewaris Rasul? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi pada hari sekarang. Atas dunia ni sampai dunia kiamat ada ulama. Ada ulama. Jangan ejek ulama, tuan-tuan. Jangan caci maki alim ulama. Walaupun dia ada kesalahan tertentu, tetapi tak layak untuk dimaki para alim ulama. Jangan maki alim ulama. Tuan-tuan maki alim ulama, tuan maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana memaki warasatul anbiya. Ulama ni dia belajar agama, tuan-tuan. Dia belajar yang dibawa oleh Rasulullah. Siapa yang kena jadi alim ulama ni? Semua yang hadir malam ni kena jadi ulama. Tuan-tuan, jangan harap orang saja, jangan. Saya sebut semalam pun saya sebut. Jangan kita berputus asa dalam menjadikan diri kita ulama. Tuan-tuan kena usaha jadi ulama dalam hidup tuan-tuan. Kita kata tak boleh dah ustaz. Saya dah 60 lebih dah. Saya dah 70 lebih dah. Saya ni orang tanya saya, kamu kerja apa sekarang? Dia pun jawab, kerja RTM. RTM? Ya. Kerja RTM ke? Tak. Kerja rehat tunggu mati. Rehat tunggu mati dah sekarang. Saya tak layak dah jadi ulama. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan masih lagi layak. Berkejaran, tuan-tuan. Cari ilmu. Cari ilmu. Nak jadi ulama ni dia kena ada ilmu. Al ulama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cari ilmu, tuan-tuan. Ilmu apa yang kena cari? Fahamkan Al-Quran, fahamkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari mesti kita berusaha mendapatkan ilmu sehingga menjadikan diri kita ulama. Bila kita jadi ulama, tahulah tu di waktu tu. Tuan-tuan, perasan tuan-tuan ni ulama bila? Kita boleh sedar. Kita kata, bila saya tahu ustaz kena ada sijil ke jadi ulama? Tak. Bila apa dia? Bila kita hanya takut dalam hati kita ni kepada Allah. Dengan ilmu yang kita belajar, semakin kita belajar, semakin kita takut pada Allah. Itu tanda kita ulama. Saya nak sebut demikian. Ulama ni ilmu yang dia tambah, semakin banyak ilmu dalam dada dia, semakin dia gerun dengan Allah. Rasa tu, aku ni kalau tidur panjang sangat, habislah aku bangun tengah-tengah malam menangis teresak-esak. Ni tanda ulama tu sudah ada pada diri kita. Tuan-tuan kena faham demikian. Ulama ni jangan kita ingat masuk dalam persatuan tu baru jadi ulama. Kemudian kita ingat bila kita duduk dengan kita mesti usaha untuk menjadikan kita warasatul anbiya. Semua kena berusaha. Saya nak sebut demikian. Barulah kita bila dekat dengan Rasulullah, Allah angkat darjat kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut di kalangan hamba aku, yang paling takut di kalangan hamba aku pada aku ialah ulama je. Ulama ni dia takut dosa pahala. Dia takut neraka. Dia takut kalau dia mati dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tapi dia nak kematian dia dalam keadaan husnul khatimah. Ni tanda orang ni orang yang dipanggil ulama warasatul anbiya. Tuan-tuan boleh cam pada diri tuan-tuan. Kita boleh kenal. Boleh tengok pun orang-orang yang alim. Tuan-tuan, semakin tuan-tuan berusia, berubah sikap kita. Pakaian kita lain. Ni, serban kita lain. Kemudian janggut kita lain. Pribadi kita pribadi ahli syurga. Orang nampak terus, Allah dia ni nampak sangat pribadi dia sebut berebut nak menjadi orang yang soleh. Dia bukan dia nak suruh orang puji dia, dia bukan nak suruh orang lonjakkan dia,
tapi dia menyuruh diri dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini kena faham konsep demikian. Sehingga kan ulama tu bila ditanya pada dia soalan-soalan, ditanya tentang hukum, dia boleh jawab bersandar pada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti menjadikan diri kita ulama, sehingga kan ulama-ulama menjadi wali-wali Allah, orang dekat-dekat dengan Allah, waliullah. Tuan-tuan perasan tak? Ni bukan wali nikah ni, jangan salah anggap. Tapi nak sebutnya jadi wali-wali Allah. Ada kan kita tengok orang yang Allah lahirkan di atas muka bumi, mulut dia masin, doa dia dimakbul di sisi Allah. Satu saya nak pesan, jangan hina orang-orang alim. Anak-anak muda, saya nak pesan sangat, jangan tulis sembarangan dalam Facebook, cacian-cacian dalam makian dan sebagainya. Kenapa dia? Ulama ni pewaris Nabi, dekat dengan Nabi. Bukan anak muda lah, anak tua pun sama. Saya nak sebut, anak tua pun sama. Kena jaga, jangan caci maki orang alim. Jangan sebut kalimah-kalimah yang buruk. Saya dengar sebelum daripada ni ramai mana dah orang kita ni caci maki pada Allah yarham Datuk Harun Din. Sebelum daripada ni caci maki kepada Allah yarham Datuk Isa Abah Rom, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Ni ada lagi di kalangan kita, Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Ramai lagi alim ulama yang ada di kalangan kita. Jangan caci mereka, jangan. Tak padan pun kita nak caci mereka sebut. Orang ni orang yang saleh, yang Allah bagi pada mereka ketaatan, kesalehan yang besar dalam hidup dia. Mereka merupakan warasatul anbiya yang masih lagi ada di atas muka bumi ini sendiri. Jangan sembarangan, jangan jadi puak-puak nasionalis, puak-puak sekularis yang tak tahu dosa pahala dalam hidup mereka. Tapi biar kita jadi orang yang saleh. Semakin kita berusaha menjadi orang yang semakin soleh dalam hidup, akhirnya kita dianggap para alim ulama yang masih lagi hidup di atas muka bumi ini sendiri. Walaupun tuan-tuan dalam bidang teknologi apa pun, dalam bidang lain sekalipun, tuan-tuan masih lagi terbuka untuk menjadi alim ulama dalam hidup kita ini sendiri.